A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mulakan kuliah secara live ini. Pada hari ini kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 185. Pertama sekali yang Ustaz muliakan kepimpinan di Masjid Negara, seterusnya kepada para penonton yang berada di alam maya yang sedang mengikuti kuliah kita pada hari ini yang dibuat secara live di pejabat di Masjid Negara. Dan insya-Allah pada hari ini kita nak berkongsi ilmu, sebab Allah SWT sebut kepada kita, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah Ta'ala tidak berikan kepada kita ilmu pengetahuan itu melainkan sedikit sahaja. Jadi yang sedikit inilah kita berkongsi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat petunjuk, panduan, kebahagiaan yang kita ingini di dunia dan juga di akhirat. Sebab itulah disebut oleh salafus salih, di mana dalam kata-kata mereka mengatakan kepada kita, man kana yaumuhu ka'amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini seperti semalam, seperti semalam, maka fahuwa maghbun. Orang ini termasuk di kalangan orang-orang yang rugi dan orang-orang yang tertipu. Man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang pada hari ini ianya melakukan perkara-perkara kejahatan, banyak perkara kejahatan yang dilakukan daripada semalam, fahuwa mal'un, dan orang ini akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-'iyaz billahi min zalik. Jadi dalam menceritakan 10 Ramadan yang terakhir, malam yang terakhir daripada malam Ramadan ini, kita nak berkongsi sedikit berkenaan apakah dia amalan-amalan yang kita nak lakukan supaya apa yang kita lakukan ini bertepatan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Yang tujuan kita melaksanakan amalan ini ialah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mulakan dulu dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah SWT bersumpah dengan masa. Iaitulah Allah sumpah dengan masa, nak beritahu kepada kita bahawa betapa pentingnya masa dalam kehidupan manusia. Dan Allah juga mengajar kita bagaimana kita ni manusia yang namanya manusia al-insan. Sumiyal insan linisyanihi, dinamakan kita ni manusia kerana kita ini jenis lupa. Jenis lupa. Maka sebab itu kita sentiasa perlu kepada peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan kita ini mestilah kita selarikan dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul tadi kepada kita, supaya kita mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
Jadi Allah Ta'ala sebut demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang-orang yang tidak rugi yang disebut oleh Allah SWT ialah pertama orang-orang yang beriman. Orang ini tidak rugi, orang yang beriman kepada Allah SWT. Dan kemudian wa amilus solihat, dia tadi membuat amal-amal yang soleh. Wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka tadi sentiasa saling berpesan kepada kebenaran dan saling berpesan kepada perkara-perkara yang benar, dan juga menyuruh kita bersabar dalam kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tadi kepada kita. Jadi bila sebut tentang persiapan-persiapan yang terakhir, dan hari ini pun kita berada pada hari yang ke-25 dalam bulan Ramadan. 25 dalam bulan Ramadan, dan tinggal beberapa hari lagi baki untuk kita tadi, apa yang disebut Ramadan akan meninggalkan kita untuk tahun ini. Jadi mudah-mudahan dalam baki hari yang ada ini kita dapat membuat sesuatu yang memberikan kebaikan kepada kita dengan panduan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut tentang Allah Subhanahu wa taala ni yang bersifat Maha Pemurah, Maha Penyayang, kita nak tahu tadi bagaimanakah perkara-perkara amalan-amalan yang dilakukan 10 malam yang terakhir. Sebab itu dalam Al-Quran juga menyebut tentang sifat taqarrub. Taqarrub ini iaitulah taqarrub ilallah, iaitulah satu usaha dan kegiatan menghampirkan diri kita kepada Allah SWT, sehingga kita dapat menduduki tempat yang terhormat dan mulia di sisi Allah. Caranya ialah dengan mematuhi dan menjauhi larangannya. Sebab itu dalam Al-Quran dia mengajar kepada kita tentang bagaimanakah hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk yang dicipta oleh Allah SWT, iaitulah hablum minallah wa hablum minan nas. Dua perkara ni kita jangan lupa dalam kehidupan kita di dunia yang bersifat sementara ini. Kita mestilah jaga hubungan kita dengan Allah, iaitulah dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasul tadi. Dan keduanya ialah kita tadi mematuhi perintah-perintah Allah, bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam bulan puasa ini banyak perkara-perkara yang diajar kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang kita suka, tetapi suatu perkara yang kita suka kadang-kadang di sisi Allah ianya satu keburukan. Dan ada perkara-perkara yang kita benci, tetapi Allah beritahu kepada kita sesuatu yang kita benci tadi sebenarnya banyak kebaikan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Banyak kebaikan yang Allah SWT nak berikan kepada kita, kerana Allah beritahu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah SWT tadi dia Maha mengetahui, dan dia juga yang Maha mengetahui sedangkan kita ini tidak mengetahui. Jadi dengan sebab itu bila sebut taqarrub, hubungan kita dengan Allah, saya suka untuk merujuk satu kitab yang saya sebut dulu, yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang mana beliau ini lahir pada tahun 1116 Hijrah bersamaan dengan 1704 Masihi. Dia seorang ulama yang terkenal di Nusantara ini, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ataupun nama sebenarnya ialah Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Falimbani, yang mana beliau meninggal di Fatani pada tahun 1832. Beliau merupakan seorang panglima perang, yang mana dalam sejarah kita boleh tengok sejarah tentang bagaimana tentang kerajaan Siam menakluki 4 negeri yang terdapat di tanah Melayu pada ketika itu,
yang mana Syekh Abdul Samad Al-Bandi ini adalah seorang panglima perang Fatani dan Kedah yang melawan tentera Siam pada tahun 1828 sehingga 1832 masih, yang mana kitab ini yang saya merujuk tadi banyak perkara-perkara yang disusun kepada kita. Cara untuk kita beramal di dalam bulan Ramadan ini, lebih-lebih lagi di dalam 10 yang terakhir. Sebab itulah Nabi SAW bersabda kepada kita dalam sebuah hadis tentang kelebihan-kelebihan di dalam bulan Ramadan ini. Banyak kelebihan dia. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW, man soma Ramadan imanan wa ihtisaban. Dan kemudian Rasulullah kata, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Dan kemudian Rasulullah kata, man qama qiyamul lail imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan Syahrul Maghfirah, bulan keampunan yang Allah berikan kepada hamba-hamba dia. Kepada siapa? Mereka yang soma, mereka yang qama, mereka yang qama Lailatul Qadar. Iaitulah mereka yang berpuasa kerana Allah, mereka yang mendirikan amalan-amalan di bulan Ramadan, dan mereka tadi yang berusaha untuk mendapat anugerah yang Allah Ta'ala berikan tadi, iaitulah Lailatul Qadar. Jadi kita dalam membuat pengisian tadi dengan merujuk kepada panduan yang ditinggalkan oleh para ulama terdahulu, yang mana mereka menggariskan kepada kita sebagaimana yang kita tengok dalam kitab Syarus Salikin, yang mana kitab ini yang diterjemahkan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali, yang mana Al-Imam Ghazali dengan kita jaraknya 900 tahun. Tetapi petunjuk dan panduan yang diberikan kepada kita tentang pengisian amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan Ramadan, dan juga di dalam kita nak mendapat anugerah yang Allah berikan tadi, iaitulah Lailatul Qadar. Sebab itu saya buat secara umumnya apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Bandi, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Syarus Salikin dalam jilid yang pertama tentang bab puasa dan adab-adab zahir dan adab-adab batin. Digariskan di situ. Saya ringkaskan. Daripada permulaan kita tadi ialah dengan niat kita tadi. Dalam bulan Ramadan kita berpuasa ialah kita letakkan niat kita tadi ialah untuk menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kekuatan kita. Sebab kita ni buat ini bukan kerana manusia, tapi kita buat kerana berdasarkan di atas keimanan kita, keyakinan kita untuk kita menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab niat tadi, perkara-perkara lain yang akan menyusul kekuatan kepada kita tadi. Sebab bulan puasa ni takut nanti orang anggap bulan puasa je pasif. Bulan puasa je bulan yang kita ni tak bermaya, itu letih lah, ini letih dan sebagainya. Tidak. Bulan Ramadan bukan begitu. Sehingga Rasulullah sebut sendiri bulan Ramadan ini dengan kita, sebab kita berpuasa, Rasulullah kata apa? Sumu tasihhu. Berpuasalah kamu kerana dengan sebab berpuasa kamu sihat. Cuba kita tengok. Dengan sebab berpuasa kita sihat. Tapi kenapa ada di antara manusia tadi dengan sebab berpuasa dia tak sihat, sakit? Apakah punca-punca dia? Punca-punca ni salah satu faktornya ialah pemakanan. Apa yang manusia makan tadi, yang manusia makan berlebihan dan sebagainya, timbul penyakit-penyakit yang mendatang. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi disebut dalam kitab tadi, selain daripada kita bangun bersahur, itu sebagai satu latihan. Sebab dalam bulan puasa ni saya pecahkan kepada 3 bahagian. Pertama, dalam puasa ini disebut oleh para ulama, iaitulah puasa ini ianya merupakan ibadat kita kepada Allah. Ibadat yang berbentuk ruhiyah. Itu dia, untuk mendidik, mentarbiah nafsu kita, jiwa kita. Bagaimana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam bulan Ramadan ni juga di antara perkara-perkara yang ditunjuk kepada kita ialah aktiviti perkara yang berkaitan dengan harta. Al-maliyah. Sebab itu timbulnya rukun Islam tadi yang berkaitan dengan zakat.
Bila sebut zakat tadi, ialah ia berkaitan dengan ibadah. Ibadah yang berbentuk al-maliyah. Kenapa? Kerana dengan harta tadi, bagaimana kita nak gunakan harta tadi untuk diri kita sendiri dan juga untuk kita membantu mereka-mereka yang memerlukan pertolongan. Dan yang ketiganya ialah di situ adanya dipanggil ibadah jasmaniyah. Jadi ibadat yang berkaitan dengan ibadat jasmaniyah, fizikal, ketahanan fizikal. Sebab kita ni ada dua elemen yang dicipta oleh Allah SWT kepada kita yang namanya manusia. Satu dipanggil jasmani, yang keduanya disebut rohani. Dalam jasmani, rohani ini ada kajian-kajian yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita untuk kita memperhatikan. Iaitulah yang berkaitan dengan jasmani, dia ada dipanggil anatomi dengan fisiologi, ilmu kaji hayat, kaji benda-benda hidup, mengkaji manusia sebagaimana yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita juga ada elemen yang kedua dipanggil ruhiyah. Ruhiyah ni dia ada dipanggil nafsu, ada akal, ada disebut basirah, pandangan dengan mata hati, fuadun dan sebagainya. Jadi dua perkara. Ada kekuatan yang perlu kita ni isi untuk kita tadi menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sebab itulah, daripada latihan, kalau tuan-tuan lihat dalam kitab tersebut, peringkat pertama lagi dilatih kita bersahur. Bangun sahur tadi, kerana di situ banyak kelebihan yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan bersahur ini juga yang membezakan di antara puasa syariat Nabi Muhammad dengan puasa umat-umat terdahulu, orang bukan Islam. Mereka pun ada puasa, Kristian pun ada puasa, orang Yahudi pun ada puasa, penganut Hinduism pun ada puasa dan sebagainya. Tapi yang membezakan tadi ialah syariat Nabi kita Muhammad SAW berpuasa tadi, iaitulah adanya sahur. Bukan saja puasa wajib, puasa sunat pun selepas daripada Ramadan ini juga kita lakukan benda yang sama. Sebab apa? Sebab di situlah dia sebut oleh Nabi SAW waktu yang doanya mustajab. Kerana bulan Ramadan ni disebut oleh baginda SAW ialah doa mustajab. Kita doa. Kerana doa ini adalah merupakan perintah daripada Allah SWT. Allah suka, Allah minta. Sebab itu 10 malam terakhir ni, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, banyakkan kita berdoa tadi dengan doa tadi, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Banyak kita minta kepada Allah keampunan, kepada Allah SWT. Maka dengan sebab itulah, selepas daripada itu, saya ringkaskan, apa dia? Kita solat berjemaah. Solat berjemaah, lebih-lebih lagi kita Ramadan pada tahun ini, saya rasa perkara ni dapat kita laksanakan. Berjemaah dengan ahli keluarga kita, sebab tahun ni kita berpuasa ni berbeza dengan tahun-tahun sudah. Kita berpuasa dalam tempoh disebut PKP. Itu dia, Perintah Kawalan Pergerakan. Mana semua kita tu duduk di rumah, tak dibenarkan, di masjid pun kita tak boleh pergi, kan? Di tempat-tempat yang lain pun juga tidak boleh. Kita tadi hanya dibenarkan kita tadi duduk di rumah. Jadi duduk di rumah tadi, alhamdulillah banyak perkara yang boleh kita lakukan. Walaupun Allah Ta'ala berikan dia semuanya, kalau kita fikir perkara ini dengan pandangan yang positif, maka banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita fikir apa saja dalam bentuk negatif, maka semua tak kena. Apa saja semua tak kena. Tapi kalau kita berfikir secara positif, insya-Allah, sebab Allah dia tidak beri sesuatu melainkan ada sesuatu yang Allah SWT nak berikan kepada kita. Jadi Allah berikan kita akal, usaha dan ikhtiar. Maka bagaimana caranya kita berfikir? Maka kita fikir dengan cara yang ditunjukkan oleh baginda SAW. Sebab perkara yang berlaku hari ini pun juga pernah berlaku dalam zaman Nabi SAW. Bukan tak berlaku. Sebab itu Al-Quran tadi banyak kisah-kisah yang Allah tunjukkan. Apa yang berlaku zaman dahulu juga berlaku zaman kita. Sehinggalah perkara itu berlaku sampai hari kiamat. Cuma kita ni manusia, berpegang kepada petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul tadi, insya-Allah kita semua akan selamat. Tak kira. Sebab Al-Quran ni Allah Ta'ala turunkan tadi hudan linnas, iaitulah petunjuk bagi manusia. Tak kira bila sebut manusia, mu Islam ataupun mu tak Islam, mu kena lihat bahawa Al-Quran ini adalah satu kitab yang hebat, yang dia memberi kepanduan, bimbingan, petunjuk kepada manusia agar manusia berjaya di dunia dan berjaya di akhirat.
Jadi ini daripada solat subuh, lepas tu pula siang hari, apa dia? Di antara atau cara yang disebut dalam kitab Syiarus Salikin ialah banyakkan kita membaca Al-Quran. Al-Quran tu sebagai bacaan dalam Ramadan. Sebab setiap satu huruf yang kita baca, dia ada ganjaran dia. Sehingga disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam tadi yudha'afu, digandakan daripada 10 hingga 700 kali ganda. Ini disebut oleh Nabi SAW, kelebihan dalam bulan Ramadan. Jadi membaca tadi, apa yang kita faham sebagaimana yang telah kita sebut pada siri yang lalu, ialah membaca dengan tadabbur. Tadabbur tadi makna Allah suruh kita berfikir. Sebab dalam Al-Quran yang kita baca ni banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan reminder, peringatan, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam, perundangan sebagai panduan bagi manusia. Dan dalam Al-Quran ini juga banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Qasasu, kisah-kisah sejarah daripada kisah Nabi Allah Adam AS sehinggalah alam Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampailah kepada Nabi Allah Isa AS. Dan semua kisah-kisah ini Allah Ta'ala himpunkan di dalam Al-Quran untuk disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan kekuatan kepada baginda bahawa perkara-perkara inilah yang akan berlaku dalam kehidupan manusia daripada zaman Nabi kita Muhammad SAW sampailah hari kiamat. Sebab itu kita mempelajari dalam subjek pengajian Islam, dia ada dipanggil sirah nabawi. Dia ada fiqh, sirah dan sebagainya, kerana semua perkara yang berlaku dalam zaman Nabi akan berlaku juga zaman kita sampailah hari kiamat. Jadi di antara tadi nikmat yang Allah Ta'ala berikan tadi pada kita ialah pertamanya 10 malam yang terakhir ini ialah kita nak mencari Lailatul Qadar. 10 malam yang terakhir. Mencari Lailatul Qadar ni lagu mana caranya? Adakah kita mencari tadi macam filem Ghostbuster ataupun bagaimana? Ada nak buru tu, hantu tu, cari, kita bawa alat nak ditanya. Adakah nak mencari Lailatul Qadar ni skrip dia lagu tu? Tidak. Mencari Lailatul Qadar ini dengan caranya ialah kita buat satu amalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita perlu ada garis panduan. Kita belajar supaya apa yang kita lakukan tadi mendapati dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari Lailatul Qadar tadi. Caranya mana? Iaitulah dengan caranya yang diajar pada siang hari tadi, kita membaca Quran, kemudian sunat muakkad kita ni banyakkan bersedekah. Itu aktiviti dia. Banyak bersedekah. Mana bersedekah dikaitkan dengan harta. Bersedekah tadi dikaitkan dengan jiwa kita, bahawa bila makna sedekah ini kullu khair sedekah. Itu kita diberi faham bahawa setiap perkara kebaikan ianya adalah sedekah. Jangan kita jadi malas dalam bulan Ramadan ni. Sebab itu Allah tunjukkan kepada kita bentuk-bentuk tadi, harta dan sebagainya. Jadi zakat, harta tadi yang berkaitan dengan zakat. Zakat tadi pula ditunjukkan kepada kita golongan-golongan yang memerlukan pertolongan tadi. Bagaimanakah caranya? Kalau dalam sistem ekonomi Islam dipanggil ekonomi kemasyarakatan. Ekonomi kemasyarakatan ni ia berkaitan dengan kebajikan. Jadi apakah dia bentuk-bentuk dia? Iaitulah zakat, sedekah yang kita berikan tadi yang berkaitan dengan apa dia? Zakat harta, zakat fitrah, kemudian apa lagi yang disebut sebagai derma dan sebagainya yang berkaitan dengan wakaf, yang berkaitan dengan Qardul Hasan, yang berkaitan dengan Baitul Mal dan sebagainya. Jadi ini di antara perkara-perkara. Sebab itulah Rasulullah tunjukkan kepada kita bahawa bulan puasa ni bukan bulan yang menyebabkan kita ni jadi pasif. Tidak. Kerana Rasulullah beritahu bahawa bulan Ramadan Rasulullah lah orang yang bersungguh-sungguh membuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita pun nak ikut lagu tu. Ya, buat kebaikan. Banyak benda yang kita boleh bantu. Tambah-tambah sekarang ni dalam waktu tempoh PKP, sekarang ni PKPB bersyarat pula. Ramai mereka-mereka yang memerlukan pertolongan. Bagaimanakah cara kita tadi untuk membantu? Bak kata patah, banyak tanda ada, sikit tanda ingat. Jangan kita lupa langsung orang-orang yang memerlukan pertolongan dan kita bersedia
untuk bantu dengan ganjaran tadi. Dan kemudian kita berbuka, kemudian waktu malam, itu yang kata tadi, waktu malam. Waktu malam juga man qama lailatul qadar. Allah kata, orang yang bangun mencari Lailatul Qadar dengan amalan-amalan tadi, termasuklah apa yang dikatakan qiyamul lail. Apa makna qiyamul lail? Tahu dia? Makna qiyamul lail ini ialah amalan beribadah pada malam hari. Yang mana dengan mengerjakan amalan ini seperti solat. Terbangun tadi kita solat. Solat apa? Solat tarawih. Selepas daripada solat fardu Isya, kita semayang sunat ba'diyah Isya, kemudian kita semayang sunat tarawih, kemudian kita semayang sunat witir, dan kemudian kita semayang sunat taubat, sunat tahajud, witir, sunat tasbih dan sebagainya. Kemudian kita baca Al-Quran, kita banyakkan berzikir, kita banyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan-amalan ini boleh kita lakukan secara berjemaah ataupun secara persendirian. Ini pilihan Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Amalan-amalan yang boleh kita lakukan, minta. Kenapa? Karena doa ini adalah merupakan petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT. La yuraddul qada illa bid-du'a. Karena peranan doa ini besar. Sebab itu kita diajar dalam ilmu akidah yang berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana kita memahami tentang peranan doa dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia ini. Jadi ini kita cari qiyamul lail tadi. Baca Al-Quran dan sebagainya. Buat pengisian. Kita buat listing kita. Dan kemudian kita iktikaf di masjid. Tapi ini tak boleh lah kita nak iktikaf di masjid. Sebab apa? Sebab masjid ditutup dan sebagainya. Jadi kita boleh iktikaf di rumah kita. Ada dalil-dalil dia, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kitab-kitab fiqh, boleh. Dan bagaimana ke amal-amal yang kita lakukan tadi. Kemudian kita banyakkan doa. Kemudian lagi banyakkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bertaubat tadi dan kita doa supaya Allah ampunkan dosa kita, ampunkan dosa isteri kita, anak-anak kita, kedua ibu bapa kita. Kita doakan juga Allah ampunkan dosa jiran kita dan sebagainya, supaya mereka ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mereka tadi beramal, mereka tadi dekatkan diri mereka dengan Islam, dekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan amalan yang lain lagi dalam bulan Ramadan ini ialah banyakkan bersedekah dan membantu sesama manusia. Bersedekah. Kan? Kita waktu malam banyaklah ditunjuk cara-cara kita nak bantu manusia ini. Sama ada kita nak bantu tadi, apa dia dipanggil tempoh yang pendek, tempoh yang pertengahan dan tempoh jangka masa panjang. Short term, medium dengan long term. Jadi mana kita boleh menyusun perkara ini. Sebab amalan-amalan yang dilakukan dalam bulan Ramadan ini, inilah yang akan kita terjemahkan selepas daripada bulan Ramadan. Jangan hanya dalam bulan Ramadan saja kita dapat buat benda-benda ini. Tapi di luar Ramadan, kita menjadi orang yang tak dapat nak meneruskan apa yang kita dapat lakukan sebagaimana di dalam bulan Ramadan ini. Berbuat baik. Kemudian bagaimana kita lagi amalan lagi ialah kita ni berbuat baik dan kita menyambung hubungan silaturahim bulan Ramadan ini. Jadi bagaimana cara kita nak menghubungkan hubungan silaturahim ini disebut oleh Nabi SAW. Sebab itu bila sebut silatul arham ni, iaitulah al-ihsanu ila aqarib. Bagaimana cara kita nak buat baik kepada kaum kerabat kita. Sama ada kaum kerabat kita tadi yang hampir nisbah kepada nasab, yang berkaitan dengan keturunan kita, adik-beradik kita dan sebagainya. Ada juga aqarib ini yang berkaitan dengan sebab musaharah, ikatan perkahwinan. Dan ada sebab tadi dengan sebab apa dia? Dia panggil radha'ah. Jadi ini. Dan ada kaum kerabat kita tadi yang dengan sebab ikatan agama. Ada kaum kerabat kita, ikatan agama. Maka kita buat kebaikan tadi.
Kebaikan ini disebut oleh para ulama ada wataratan bil mal. Ada kalanya tuan-tuan gunakan harta tuan-tuan untuk menghubungkan silaturahim. Ada kalanya tuan-tuan ziarah saudara-saudara tuan-tuan sekalian. Pergi ziarah. Dan kita pergi ziarah tadi, kita bawa sesuatu yang mana sesuatu tadi yang mengembirakan hati mereka, yang dapat menghubungkan hubungan kekeluargaan di antara kita. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan ada kalanya wataratan, dan adanya bil khidmah, dengan kita memberikan khidmat kepada mereka. Tak kira lah qarib yang dekat dengan kita, jiran kita dan sebagainya. Dan ada kalanya kita boleh lakukan dengan bil islah, dengan kita mendamaikan hubungan di antara individu dengan individu yang lain. Orang tengah kita ni, kita buat kebaikan. Dan kemudian banyak lagi juga dalam bulan Ramadan ini, 10 yang terakhir ni, tingkatkan usaha-usaha kita untuk kita tadi berada dalam majlis-majlis ilmu. Carilah, walaupun hari ini kita tak boleh nak keluar, dan sekarang ni pun waktu saya di sini pun pada hari ini kuliah kita dalam Ramadan ke-25 ini dah ubah daripada PKP kepada PKPB, iaitulah bersyarat. Saya nak mari tadi pun tengok ramai di luar, tapi dengan bersyarat menjaga SOP dia dan sebagainya. Jadi banyak cara kita boleh menimba ilmu hari ini melalui saluran media, televisyen dan sebagainya. Kuliah pun kita boleh ambil dalam live yang direkam di masjid negara dan sebagainya. Ya Allah, ya Tuhan, banyaknya ruang-ruang untuk kita mencari ilmu ni. Tapi kalau kita buat tak kisah, jauhkan daripada majlis ilmu, maka itulah yang menyebabkan manusia akan mendapat sakit yang berkaitan dengan kejiwaan. Sebab mereka hanya beri makan fizikal saja, mereka tidak beri pemakanan yang berbentuk spiritual. InsyaAllah, mudah-mudahan selepas daripada Ramadan ini, kita lazimkan dengan majlis-majlis ilmu. Kerja kita tadi pun kita lakukan. Sebab itulah Allah Ta'ala tunjuk pada kita masa tadi dalam 24 jam ini, supaya manusia tidak ada hujah nak mengatakan mereka tidak ada masa untuk menghadiri majlis ilmu dan sebagainya. Sebab dalam kitab-kitab ilmu tasawuf ada dikatakan bahawa ulama-ulama sufi membahagikan dalam tempoh 24 jam kepada 3 bahagian. 8 jam untuk bekerja, 8 hours for labor. 8 jam untuk kita bekerja, 8 jam untuk kita tadi berehat, 8 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masa-masa yang disebutkan ini ditunjukkan kepada kita oleh para ulama supaya kita dapat petunjuk, panduan yang diberikan kepada kita oleh Allah dan Rasul tadi kepada kita. Dan kemudian 10 malam yang terakhirnya di antara aktiviti tadi ialah kita naklah ajak ahli keluarga kita hidupkan malam 10 yang terakhir. Sama-samalah kita bangun, solat berjemaah sebagainya dengan isteri, anak-anak kita, supaya dapat mengeratkan lagi hubungan. Di samping itu boleh kita berikan tazkirah sekiranya kita berkemampuan. Kita boleh membaca Al-Quran bersama, dan apa saja nasihat yang boleh kita berikan kepada ahli keluarga kita dalam tempoh PKP ini, yang saya rasa sesuatu yang banyak benda saya belajar. Kita semua belajar dalam tempoh kawalan pergerakan ini yang Allah ajar pada kita. Sebab Allah tidak membuat satu perkara sia-sia, tetapi Allah mengajar kita bagaimana, apa juga keadaan, kita akan mendapat petunjuk dan panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang sempat kita berkongsikan bersama pada malam ini. Saya nak mengulangi, inilah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, sifat yang maha pemurah, maha penyayang kepada hamba-Nya. Allah yang menciptakan kita, tapi Dia tidak membiarkan kita begitu saja, melainkan Allah datangkan panduan, petunjuk kepada hamba-hamba-Nya. Jadi bagi siapa yang mengikut petunjuk yang diberikan oleh Allah,
mereka boleh berusaha untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Tetapi kalau mereka berpaling daripada petunjuk Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha, wa man bismillahirrahmanirrahim wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhamkah. Barang siapa yang berpaling daripada petunjuk peringatan Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Al-Quran. Allah berikan kita ad-din, iaitulah Islam, agama kita tadi. Yang Islam ini ialah satu syariat, satu sistem yang Allah Taala berikan kepada kita yang nak menyelamatkan manusia di dunia dan menyelamatkan manusia di akhirat. Itu dia yang dikatakan Islam. Jadi nikmat yang Allah beri tadi kepada kita tadi, yang Allah Taala kata wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, iaitu Al-Quran, mereka tak membaca Al-Quran, mereka tak mau mengikut petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT, mereka tadi tidak mahu menganggap bahawa agama ini satu perkara yang mengungkung kehidupan mereka, mereka salah. Tapi kalau orang yang beriman, bahawa mereka membaca, mengkaji Al-Quran, sebagaimana juga Al-Quran ini yang kita sebut, dia bukan saja dibaca oleh orang-orang yang Muslim, orang yang mukmin, tetapi juga Al-Quran ini dibaca oleh mereka-mereka yang bukan Islam. Hatta mereka mengkaji Islam, dan ada mereka di antara mereka tadi mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah SWT yang mereka memeluk Islam, dan ada di antara mereka tadi mengkaji Islam, mereka mencari jalan bagaimana nak memesongkan umat Islam. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah berikan kepada kita nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua ini mendapat kejayaan di dunia dan juga mendapat kejayaan di akhirat, insya-Allah. Jadi sebelum kita tangguhkan kuliah kita pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala berikan kekuatan kepada kita dan Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan yang amat banyak di dalam bulan Ramadan ini. Lebih-lebih lagi kita hanya tinggal 5 hari saja lagi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, iaitu barang siapa yang mengetahui tentang kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini, nescaya manusia tadi bercita-cita memohon kepada Allah SWT agar bulan Ramadan ini dijadikan selama setahun. Itulah dia orang yang tahu, orang yang memahami tentang kelebihan. Jadi kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan kita tadi dalam melaksanakan ibadat puasa, dalam apa juga peringkat kita, peringkat orang yang baru nak dekat kepada Islam dan sebagainya, jangan risau, buatlah sesuatu kebaikan, buatlah sesuatu manfaat dalam hidup kita yang memberikan kebaikan dan kejayaan untuk kita, insya-Allah. Saya rasa setakat itulah untuk kuliah pada tengah hari ini, dan insya-Allah sekiranya dipanjang umur, kita akan bertemu sekali lagi pada siri-siri yang akan datang selepas daripada Ramadan ini. Marilah sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafaratul majlis dan surah wal asri, dan kita iringkan dengan doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bil Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinarilah hati kami ya Allah dengan sinaran dan petunjuk Al-Quran. Wa nawwir hayatana bil Quran, dan sinarilah kehidupan kami di dunia ini dengan sinaran dan petunjuk Al-Quran. Wa nawwir a'malana bil Quran, dan sinarilah segala aktiviti dan pekerjaan kami dengan sinaran dan petunjuk Al-Quran. Wa nawwir kuburana bil Quran, dan sinarilah kubur kami ya Allah dengan sinaran dan petunjuk Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.